Okey, sekarang kita lihat adaptasi dalam sistem respirasi. Okey, kita lihat yang pertama, sistem respirasi untuk haiwan akan beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Jadi maksudnya untuk haiwan yang tertentu yang hidup dalam keadaan yang berbeza, sistem respirasinya berbeza daripada manusia dan antara satu sama lain kerana mengikut persekitaran yang berbeza. Okey, kebanyakan organisma termasuk manusia mempunyai 3 ciri untuk memastikan pertukaran gas berlaku dengan cekap. Jadi ini 3 ciri ini wajib, kebanyakannya ada 3 ciri ini untuk membolehkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku dengan cekap. Yang pertama adalah permukaan struktur respirasi yang lembap. Contohnya kalau manusia, permukaan alveolus yang lembap. Jadi permukaan struktur respirasi yang lembap ini membolehkan gas respirasi menyerap dengan mudah. Struktur yang kedua, struktur respirasi yang nipis. Contohnya dinding alveolus dan juga dinding kapilari setebal satu sel sahaja. Jadi maksudnya struktur sistem respirasi mestilah nipis. Yang ketiga adalah luas permukaan struktur respirasi yang besar. Jadi kalau manusia contohnya kita ada alveolus yang sangat banyak, ada berjuta-juta alveolus. Jadi luas permukaan untuk proses pertukaran gas ini berlaku dengan cekap, lebih banyak akan berlaku. Organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi yang berbeza dan dia adaptasi dengan persekitarannya untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas. Jadi contoh-contoh ataupun antara struktur respirasi yang beradaptasi adalah kulit luar yang lembap, insang dan juga trakea. Selain daripada paru lah. Selain daripada paru, ada haiwan tertentu, dia beradaptasi dengan menggunakan kulit luar yang lembap, insang dan juga trakea. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah kulit luar yang lembap. Ini dipunyai oleh haiwan amfibia. Contohnya katak. Jadi amfibia ini dia merupakan organisma yang boleh hidup di darat dan juga di air. Jadi struktur katak akan beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas semasa berada di darat. Jadi katak ini ada dua. Dia ada dua sistem respirasi. Yang pertama dia ada peparu dan yang kedua dia ada kulit luar yang lembap. Katak juga menggunakan kulit luar yang lembap. Dah sebut tadi. Jadi kulit luar katak ini dia nipis. Nipis dan sangat telap kepada gas. Maksudnya gas senang meresap. Jadi ini adalah respirasi, contoh gambar rajah respirasi, sistem respirasi bagi katak. Jadi katak dia ada peparu, peparu dan juga dia ada kulit luar yang lembap. Untuk kulit luar yang lembap ini, di bawah kulit itu ada banyak jaringan kapilari darah untuk membolehkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida bertukar dengan cekap. Kulit juga, kulit katak ini juga dilembap kerana dia ada satu lapisan mukus untuk membolehkan gas respirasi melarut dan meresap ke dalam kulit. Jadi siapa yang biasa pegang katak, dia akan rasa kulit katak itu lembik, macam ada lendir macam tu. Jadi ini semua kena salin. Semua tu kena salin. Ini juga lukis. Yang tadi semua salin. Nota-nota tadi semua salin. Yang kedua adalah insang. Insang ini dipunyai oleh ikan yang boleh hidup dalam air sahaja. Jadi insang kebanyakan dipunyai oleh ikan. Dipunyai oleh ikan. Jadi kita lihat struktur insang. Jadi insang terdiri daripada dua baris filamen. Ada dua baris filamen. Ini filamen ada dua baris. Dua baris filamen yang halus dan terdiri dan mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Bilangan filamen dan lamela menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Jadi sebabkan ikan hidup dalam air, jadi insang ini dikelilingi oleh
air. Jadi dalam air, gas oksigen dan karbon dioksida senang menarut. Jadi gas yang ada dalam air ini akan mudah meresap ke dalam insang. Okey, jadi kita lihat ini. Okey, jadi ini adalah struktur insang. Okey, jadi yang ini adalah yang di bawah ini adalah salur darah. Okey, jadi ini adalah filamen. Okey, ini adalah filamen. Yang panjang ini adalah filamen. Okey, jadi ini lamela. Okey, ini darah. Dan dalam lamela ada darah beroksigen dan juga darah terdioksigen. Jadi darah yang tak ada oksigen okey akan masuk, okey, dan darah beroksigen akan bergerak. Okey, darah beroksigen akan bergerak. Okey, darah teroksigen ini pergerakannya. Okey, jadi dia tak bersambung. Okey, jadi pertukaran gas dan pertukaran darah beroksigen dengan darah tak ada oksigen berlaku dalam lamela. Okey, di sini berlaku di sini. Okey, boleh? Jadi darah akan bergerak daripada darah terdioksigen sebelah sini bergerak ke sebelah sini dan dia menerima oksigen apabila melalui lamela. Okey. Okey, ini adalah ikan belacak. Jadi ikan belacak kita kelaskan kepada amfibia kerana dia bernafas melalui insang dan juga bernafas melalui kulit luar yang lembap. Okey. Dia ada dua struktur. Okey, dia ada insang dan dia ada kulit luar yang lembap macam amfibia. Okey. Seterusnya adalah trakea. Okey, sistem serangga. Okey, sistem respirasi serangga menggunakan sistem trakea yang terdiri daripada tiub udara yang dikenali sebagai trakea. Okey, udara masuk atau keluar dari trakea melalui insang melalui liang pernafasan yang kita panggil spirakel. Pembukaan dan penutupan spirakel dikawal oleh injap yang membenarkan udara keluar dan masuk dalam badan. Okey, kita lihat. Okey, dia tak ada spirakel. Okey, spirakel ini adalah bukaan ataupun liang. Okey, jadi bila spirakel ini akan terbuka dan tertutup untuk membolehkan oksigen keluar dan masuk. Okey, dan ini adalah trakea, trakeo dan sambung dengan otot. Okey. Okey, trakea terbagi pada cabang-cabang halus yang dikenali sebagai trakeol. Okey, trakeol dinding yang nipis. Okey, ciri yang sama, yang dia mesti nipis dan lembap. Okey, trakeol dinding yang nipis dan lembap. Okey, bilangan trakeol yang banyak. Okey, ini menambahkan luas permukaan. Jadi tiga ciri tadi semua ada dalam haiwan-haiwan ni. Okey, setengah serangga seperti belalang mempunyai kantung udara dalam sistem trakea. Jadi kantung ini diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas antara tisu dengan persekitaran. Okey, persekitaran dalam. Okey, jadi itu adalah untuk adaptasi. Jadi ada tiga yang utama iaitu dinding yang nipis, kulit sistem respirasi yang lembap dan juga luas permukaan yang besar. Okey, itu tiga ciri dan kita ada adaptasi. Okey, adaptasi sistem respirasi iaitu kulit luar yang lembap, trakea dan juga insang.